Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kuat sikit tu, saya tak dengar suara saya. Oh, rapat. Okey. Okey ke? Okey. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang untuk kembali kepada, asalnya saya orang karya sini juga kan. Dulu-dulu agak banyak kali juga datang ke sini untuk kongsi, dan insya-Allah malam ni saya dah lama tak duduk di sini, duduk di KL. So dan insya-Allah malam ni tajuk yang kita akan bincang iaitu tentang dakwah, tuntutan ataupun pilihan. Soalan cepumas bagi muslimin muslimat di sini dulu. Dakwah ni tuntutan ke pilihan? Okeylah, kalau tuntutan mungkin tak begitu sedap bunyinya, kita tukar. Dakwah ni wajib ke tak wajib? Okey, lebih senang kalau saya tanya soalan kamu tak jawab, maksudnya tak wajib. Kita ulang sekali lagi. Dakwah ni wajib ke tak wajib? Ini cara paksa orang jawab. So nak jadi penceramah kena belajar teknik ni. Mulut cakap wajib, tak semestinya perbuatan wajib. Hati tak semestinya wajib. Mulut aja. Percaya ke tak percaya? Masih ingat lagi tak semasa kamu muda, kamu baru berumah tangga, kamu kata sesuatu kepada isteri kamu, I can't live without you. Wah, ni macam sebuah lagu ni. Betul? Tengok Muslimah dah ketawa dah. Dia kata dulu dia pernah cakap. Orang ni bila dia bercinta, dia akan cakap. Tetapi dia betul-betul maksud tak? Dia betul-betul mean it bila dia cakap begitu. Tiba-tiba isteri dia meninggal, dia pergi ke kubur. Apa dia cakap dengan isteri? Adakah dia cakap I can't live without you, I'm coming now? Ataupun dia kata what to do, life have to go on? Betul tak? So mulut cakap lain, perbuatan lain. Saya nak test dulu, tengok orang di sini jujur ke tak jujur. Dia mulut cakap, hati sama tak? Boleh test ke? Ada mesin punya. Okey, kita test ya. Solat fardu 5 waktu sehari wajib atau tak wajib? Boleh solat tapi sengaja tinggalkan solat, dosa kecil ke dosa besar? Wah, orang sini sangat hebat. Saya percaya semua ni ulama-ulama belaka, faham hukum. Puasa dalam bulan Ramadan wajib ke tak wajib? Bagi mereka yang mampu puasa, boleh puasa, layak puasa, tapi sengaja tinggalkan puasa, dosa kecil ke dosa besar? Excellent. Dakwah kepada orang bukan Islam wajib ke tak wajib? Bahagian sini apa berlaku? Wajib ke? Selama ini kita menyampaikan tak dakwah kepada orang bukan Islam, yang tempat lain lah, yang duduk di kawasan taman sini saja. Kita mengumpulkan dosa kecil ke dosa besar? Kenapa tala kuat? Mulut cakap lain, hati lain. Kita tinggalkan solat, tinggalkan puasa, kita seolah-olah macam nak mati. Tetapi kita tinggalkan dakwah, kita tidur seperti biasa. Betul ke tak betul? So mulut cakap dengan hati sama tak sekarang? 1-0. Okey, mari kita bincang apa maksud dakwah dulu. Dari persegi bahasa, dakwah maksudnya apa? Mengajak, menjemput, menyeru. Betul? Dari segi bahasa. Kalau kita pergi tanah Arab, mereka jemput kita pergi ke rumah untuk kenduri, anak dia kahwin contohnya. Kita pergi, kad yang dia bagi tu, dia akan tulis dalam kad depan-depan tu perkataan besar-besar. Dal ain waw. Dakwah. Dia akan jemput dakwah, dia tulis dakwah. Adakah dia suruh kamu pergi dakwah?
ataupun suruh kamu dijemput pergi ke rumah dia untuk kenduri. So dari segi bahasa maksudnya mengajak, menjemput, menyeru. Tetapi dalam konteks agama Islam, dakwah maksudnya apa? Tadi segi bahasa kan. Konteks Islam, suatu perjuangan, suatu jihad dalam menyebarkan risalah Islam. Dalam erti kata lain, dakwah dalam Islam sebenarnya maksudnya adalah menyampaikan mesej Islam itu, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada golongan yang bukan Islam. Sambil itu kita mengajak, menjemput, menyeru mereka supaya memeluk agama Islam. Itu maksudnya dakwah. Sampai hari ini kita dah mula ke belum? Bapak saya kata kalau orang tak jawab, maksudnya belum. Betul ke? Kenapa saya lebih selesa menggunakan perkataan dakwah bila kita tuju kepada golongan non-Muslim. Tetapi kalau sesama kita orang Islam, perkataan yang lebih tepat, terminologi yang betul adalah Islah. Surah Al-Islah. Islam maksudnya memperbaiki, memperbetulkan, meningkatkan ilmu sesama umat Islam. Macam malam ni, boleh tak saya gunakan dakwah sesama Muslim? Boleh. Dakwah dengan non-Muslim boleh. Dakwah sesama Muslim boleh. Dakwah luaran, dakwah dalaman, semuanya boleh. No problem. Yang pentingnya malam ini sengaja saya asingkan kedua-dua perkataan ini, dakwah dan Islam. Dakwah maksudnya tuju kepada non-Muslim, Islah tuju kepada sesama Muslim. Kenapa saya nak asingkan kedua-dua perkataan ini? Satu sebab saja, supaya kita semua malam ini di sini, mungkin kali pertama dalam hidup kita, kita dapat menilai diri kita setakat ini, kita hidup sampai hari ini. Berapa banyak kerja dakwah yang kita pernah lakukan? Berapa banyak kerja Islah yang kita pernah lakukan? Senang je. Saya bagi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kepada muslimin muslimat di sini. Cuba tanya diri kamu sendiri, kamu bagi berapa markah kepada diri sendiri? Halo? Siapa bagi 5, angkat kaki. Setuju tak? Ramai di kalangan kita telah lalai daripada tanggungjawab yang kita seharusnya menyampaikan mesej Islam ini. Dan kita selalunya orang Islam bila tanya, kamu sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak? Sayang. Betul tak? Sekali lagi, mulut cakap lain, hati lain. Tak percaya? Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan yang utama. 3 golongan. Golongan pertama, ingat lagi tak ketua munafik? Siapa nama dia? Abdullah bin Ubay. Dia ikut Nabi tak? Ikut. Nabi pergi dakwah, dia ikut. Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Dia sayang Nabi tak? Dia tak sayang Nabi. Dia ikut Nabi tak? Dia ikut. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, siapa yang membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib, betul? Abu Talib ni sayang tak Nabi? Dia sayang lebih ke kita sayang lebih? Dia lebih. Tapi dia ikut Nabi tak? Dia tak ikut Nabi. Yang pertama, ikut, tak ada sayang. Yang kedua, sayang, tak ada ikut. Yang ketiga kategori, para sahabat. Mereka sayang Nabi tak? Apa bukti mereka sayang Nabi? Mereka akan ikut segala perintah. Yes, very good. Yang kedua, mereka sanggup gadaikan nyawa. Mereka sanggup infakkan harta. Untuk apa? Pertama, mempertahankan agama Islam.
mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? So para sahabat mereka sayang dan ikut. Rasa-rasa kita di sini semua masuk kategori mana satu? Halo? Ha? InsyaAllah tiga-tiga. Na'udzubillah. Yang kategori pertama jangan. Astagfirullahaladzim. Betul tak? Kategori kedua pun tak elok. Betul? Hari ini majoriti kita ni kategori mana? Tamu cakap diri kita lah. Majoriti orang Islam lah. Kategori mana satu? Ketiga. Kalau ketiga kamu dah ikut saya berdakwah satu dunia dah. Halo? Kalau kita lihat para sahabat, saya bagi contoh. Tengok macam mana kategori ketiga ni. Kamu ingat lagi tak khutbah yang terakhir? Khutbah yang terakhir. Hadis tu panjang kan? Dan kalau kita lihat khutbah yang terakhir, dihadiri tidak kurang daripada 110,000. 110,000 para sahabat. Dan Nabi tanya kepada para sahabat, adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua? Mereka jawab, ya Rasulullah. 3 kali Nabi tanya, mereka kata ya Rasulullah. Nabi kata apa kepada mereka? Nabi kata, pergilah sampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Betul? Para sahabat faham tak kata-kata Nabi? Apa mereka buat selepas itu? Selepas khutbah itu, ramai di kalangan para sahabat terus bergerak daripada tempat khutbah keluar daripada tanah Arab. Ada di kalangan mereka sekadar balik rumah untuk mengambil barang-barang penting untuk menjemput anak bini, dan mereka mula keluar daripada tanah Arab pergi menyampaikan mesej Islam. Boleh faham? Betul? Dan kalau kita lihat berapa ramai sahabat kubur di tanah Arab? Berapa ramai? Mengikut kajian ulama mengatakan hanya tinggal 10,000 saja kubur para sahabat di tanah Arab. Lebih daripada 100,000 kubur para sahabat di merata dunia. Berarti majoriti para sahabat faham tak kata-kata Nabi? Itu sebab dengan semangat ini Islam telah sampai ke setiap penjuru dunia. Hari ini kita pergi mana-mana negara, kita nampak Islam. Saya nak tanya, usaha siapa? Siapa yang pergi menyampaikan? Para sahabat. Mereka faham tak? Faham. Tapi sedih sekali bila Islam sampai ke tanah Melayu. Dakwah telah mati di tanah Melayu. Dakwah di Malaysia bergerak je rasa. Nasib baik para sahabat tidak mempunyai sikap macam kita orang Islam di Malaysia. Kalau tidak, Islam mati di tanah Arab. Setuju tak kalau Brother Lim kata agama Islam agama universal, sejagat? Islam bukan untuk orang Arab saja dan juga bukan untuk orang Melayu saja. Dia untuk semua manusia di muka bumi ini. Setuju? Hari ini non-Muslim di Malaysia ada 13 juta. Mereka berhak tak untuk mengenali agama Islam? Tadi kita kata universal, sampai tak kepada mereka? Apa akan jadi kalau mereka mati dalam kekufuran? Rasa-rasa mereka akan lepaskan kita tak? Kita semua ni. Jangan-jangan kerana sikap kita yang enggan nak menyampaikan dakwah akan menjadikan sebab yang utama kita sangkut di pintu syurga. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, apa tujuan yang utama? Setuju tak kalau saya kata mengajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya? Yang disebut dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185.
ajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Siapa dalam cahaya dulu? Kita lah orang Islam. Siapa dalam kegelapan? Golongan bukan Islam. Tanggungjawab siapa yang seharusnya pergi menyampaikan supaya golongan ini boleh keluar daripada kegelapan ke cahaya? Itu masalahnya. Jawapannya, wah, orang Melaka tak relax lah. Orang Melaka memang cakap macam tu. Kita kata orang Islam, betul? Sebenarnya kita sepatutnya mula dengan saya dulu. Kalau you cakap orang Islam, ada tak melibatkan saya? Biasanya cakap begitu kan orang Islam. Tapi buat tak? Tak apa. Jangan risau. Buat tak buat, jangan risau. Bagi mereka yang sampai sekarang masih lagi tak nak bergerak, tak nak lakukan kerja-kerja dakwah, ada berita baik bagi kamu. Oh, berita baik. Allah Subhanahu Wa Taala ada pesanan khas kepada golongan yang tak mau menyampaikan dakwah, tak mau buat kerja dakwah. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 104, yang bermaksud siapa yang lebih zalim daripada mereka yang telah menerima kebenaran dan menerima message daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mereka telah dapat message daripada Allah dan mereka menutup kebenaran ini daripada golongan non-Muslim. Allah tidak lalai sesuatu apa pun mereka lakukan. Dalam ayat ini Allah gelar golongan yang menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran daripada golongan bukan Islam. Allah gelar golongan ini sebagai golongan yang zalim. Dan saya harap tak adalah sesiapa di sini masuk dalam kategori ini. Cuba baca lagi surah Al-Baqarah ayat 159. Ayat ini lebih berat daripada ayat sebelumnya. Bagi mereka yang menutup kebenaran, menyembunyikan kebenaran, Allah akan lanatkan dia. Relaxlah. Ayat-ayat ini bukan cerita tentang kita orang Islam. Dia menceritakan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Dulu-dulu ada golongan di kalangan mereka tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan, mereka menutup. Tuju kepada Yahudi dan Nasrani. Lega lah. Nasib baik bukan cerita tentang kita. Tetapi perbuatan kita menyerupai tak perbuatan mereka? Allah Tuhan yang maha adil tak? Kalau mereka menyembunyikan, menutup kebenaran, Allah melanatkan mereka. Kita buat yang sama, apa kata kamu? Saya tengok muka-muka ni orang Melaka ni memang ada hati mau menyampaikan dakwah, ada niat mau menyampaikan dakwah. Betul tak? Halo? Ada ke tak ada? Alhamdulillah. Kalau ada niat saja dapat pahala dah. Belum buat tahu. Ada niat saja dapat pahala. Ramai di kalangan kita ni, kita tak start, tahu kenapa? Atau belum start kenapa? Sebab kita kekurangan beberapa perkara yang kita perlu ada, iaitu kita kena ada kunci dulu, barulah kita akan mula. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, hadis sahih, ceritakan tentang kalau kita nak merasai kemanisan iman, kita perlu mempunyai 3 perkara ini, iaitu cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Hari ini rasa-rasa kita cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya? Kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kepada manusia kerana Allah. Yang ketiga, benci nak jatuh ke dalam kekufuran. Saya tak ada masa nak bincang yang pertama dan ketiga. Saya nak bincang yang kedua saja. Cinta kepada manusia kerana Allah. Ada tak ciri-ciri itu dalam diri kita? Itulah kuncinya. Kalau tak ada cinta, kita tak akan melaksanakan kerja dakwah, tak akan menyampaikan kerja dakwah. When there is no love. Bayangkan ya, kalau saya minta muslimin muslimat di sini, okey, tiap-tiap pagi selepas solat subuh, kita bawa kereta, kita pergi ke
mana? Kita pergi ke Duren Tunggal. Dan berapa jauh daripada sini? Setengah jam? Okey. Kita pergi ke Duren Tunggal. Okey. Kita pergi minum kopi kat situ. Satu kedai kopi memang sedap kopinya, dan roti bakarnya memang best. Terbaik. Rasa-rasa kita akan tiap-tiap hari pergi sana tak? Selepas solat subuh pergi sana. Dan makan minum, kita patah balik, baru pergi kerja. Akan ke tak akan? Sini tak ada kedai kopi ke? Kawasan sini? Ada kan? So rasa-rasa akan buat tak? Akan pergi tak setengah jam daripada sini? Tak akan pergi kan? Kamu akan rasa kerja bodoh tak pergi sana makan minum? Buang masa. Betul? Memang betul kalau tanpa sebab. Tapi kalau you punya girlfriend kat situ, orang yang kamu cinta tu berada di situ, you rasa-rasa pergi sana buang masa ke? Kerja bodoh ke kerja mulia? You rasa buang masa, buang duit tak? Sebab apa? Sebab ada cinta. Sama juga, kalau kita tak ada cinta, when there is no love, jiran kita pun kita tak akan berdakwah. Orang yang kerja satu office pun kita tak menyampaikan dakwah. Betul ke tak betul? Orang yang kita selalu communicate dalam social media pun kita tak akan menyampaikan dakwah. Because there is no love. Yang kedua, kalau kita nak menyampaikan dakwah, pentingnya adalah belajar untuk berkawan dengan non-Muslim dan buat mereka ni supaya sangat suka berkawan dengan kita. Bila kita dah rapat, kita akan terbuka banyak peluang untuk menyampaikan dakwah. Kenapa? Dia akan ajak kita, jom kita pergi pancing ikan. Oh, kalau pergi pancing ikan, kamu ada tak tahu berapa banyak jam bersama. Sementara menunggu ikan, kamu boleh bincang tak kerja-kerja dakwah? Boleh sampaikan tak dakwah? Kalau ajak pergi cuti, lagi banyak peluang. Kalau ziarah menziarahi, peluang banyak menyampaikan dakwah. Kalau kita tak belajar macam mana nak berkawan dengan non-Muslim, macam mana kita nak menyampaikan dakwah? Ramai di kalangan kita akan bagi alasan. Saya tak pandai. Saya takut. Kalau saya sampaikan, takut nanti tersalah cakap, mereka marah. Hilang kawan. Oh, saya takut. Biasa dengar tak takut? Biasanya ramai orang bagi alasan begini kan. Semasa you datang ke surau tadi, kamu tak takut ke helikopter jatuh kat kepala you? Halo? Tak takut helikopter jatuh? Tak ada? Tak kapal terbang jatuh? Tak ada? Kamu tahu kan? Takut ini, dia punya jalan keluar tu apa? Contoh kalau saya ni guru agama, saya mengajar fardu ain kepada mualaf. Rasa-rasa saya takut tak mengajar fardu ain kepada mualaf? Kenapa saya tak takut? Sebab saya telah menguasai ilmu fardu ain. Betul? Jawapannya adalah pergi ikuti kelas, pergi kursus, pergi belajar. Dalam masa yang pendek kita dapat menguasai ilmu. Dan bila ilmu kita meningkat, yang takut tu akan jadi lebih lama lagi kecil. Betul tak? Orang yang engineer, dia buat kerja, dia contohnya dia maintain satu kilang contohnya. Dia dah belajar mahir dalam bidang tu, dia dah buat praktikal banyak lama. So, dia telah menguasai ilmu engineering, betul? So, dia takut tak jadi maintainer? Tak, itu tugas dia. Sebab dia telah menguasai. Sama juga, kamu dah tahu. Kalau kamu takut, kerjanya apa? Pergi menuntut ilmu, pergi mengikuti kursus, pergi ikut guru, tengok dia buat praktikal, duduk sebelah, dengar, tengok apa dia buat. Oh, itu macam caranya. Kalau kita ruangkan masa untuk pergi belajar, dalam jangka masa yang pendek kita akan dapat menguasai ilmu dakwah. Nak dakwah kepada non-Muslim, non-Muslim ni dia ada satu kepercayaan, satu pegangan. Kan mereka ada percaya sesuatu, mereka pegang sesuatu ideologi. Yang kita ni nak reprogram dia, buang program tu, masukkan program kita kat dia. Betul tak? Persoalannya, program kita ni kuat tak? Hujah kita ni kuat tak? Teknik kita ni kuat tak? Metodologi kita ni kuat tak? Kalau kita nak berdakwah, kalau kita tak nak sentiasa improve, polish,
kamu akan sentiasa kecewa, rasa dakwah kamu ni tak dapat menyampaikan, hujah kita tak dapat menjawab soalan dan sebagainya. Masalah paling besar bagi kita orang Islam di Malaysia adalah kita mempunyai produk yang terbaik, iaitu Al-Quran. Setuju tak? Tapi kita punya salesman, duta Islam ni macam ni. Macam ni. Tak percaya? Okey, kalau bayangkan ini satu majlis non-Muslim. Program non-Muslim adalah sedikit orang Islam dijemput. Tiba-tiba ini non-Muslim ni ajak Muslim tu, boleh tak kamu datang ke depan? Boleh tak kamu terangkan Islam kepada kami untuk 10 minit? Kami ni tak pernah tahu apa itu Islam walaupun kami duduk di Malaysia. Boleh tak kamu terangkan Islam kepada kami 10 minit? Non-Muslim jemput kita. Tiba-tiba kamu datang ke depan. Apa akan berlaku kat otak kamu? Jam. Yes. Blank. Betul tak? Kamu tak tahu macam mana nak cakap. Apa mau cakap? Betul? Sebab apa? Sebab kita tak bersedia. Best product, lousiest salesman. Kita tak bersedia. Kita tak prepare. Tak prepare tak apa. Kita tak ada niat nak bersedia. Dah tahu tak bersedia sekarang. Contohnya malam ni tahu, kalau suruh terangkan Islam 10 minit, apa mau cakap, apa boleh cakap, apa tak boleh cakap, teknik menjawab soalan kepada non-Muslim kita belajar tak? Tak ada. Dan macam mana? Peluang datang, hilang. Kita hilang peluang. Betul ke tak betul? Kalau kita tengok Banci 2010, atau Banci 2010 di Malaysia, orang Islam ada 18 juta, lebih kurang begitu, 18 juta. Orang Cina 7 juta. Daripada 7 juta Cina ni, yang masuk Islam hanya 42,000. Yang masuk Kristian 700,000. Maksudnya satu Cina masuk Islam, 16 Cina masuk Kristian. Macam mana boleh jadi? Tanyalah orang Islam, macam mana boleh jadi? Ya, macam mana boleh jadi begitu? Tanyalah orang Islam. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. 16-1. Kita kalah berapa? 16-1. Kalau main bola, football, kita kalah 16-1, ada fight tak tim tu? Kita kalah kat mana? Kalah kat negara Kristian ke? Kalah kat negara Islam? Ayuh. Kita kalah kat negara Islam. Padang kita sendiri, kita kalah. Lagi? Mereka majority ke kita majority? Kita 18 juta. Kita kalah bagi minority. Kalah 16-1. 16-1 tak serius sangat. Yang paling serius adalah kebenaran kalah kepada kebatilan. Tauhid kalah kepada syirik. Dan orang Islam boleh tidur lena. Orang Islam tak rasa apa-apa. I don't care. Islam got nothing to do with me. Saya kadang-kadang saya nak mempersoalkan ini. Keimanan kita di sini. There's something wrong with our iman. Kita bila sebut ibadah, no issue kan? Suruh sampaikan dakwah, big issue kan? Padahal kerja dakwah ni lah tugas yang paling utama Allah utuskan Nabi dan Rasul ke muka bumi ini. Dan Nabi telah perintahkan kita, amanahkan kita untuk menyampaikan. Sengaja kita tak nak sampaikan. Saya sangat risau. Saya tak risau apa, risau satu perkara je. Rasa-rasa kita ni masuk syurga ni disebabkan amalan kita ke, atau disebabkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Halo? Syafaat ini Nabi simpan untuk siapa? Untuk umat dia yang mengikut arahannya. Hari ini kita ikut tak arahannya? Jangan-jangan kita terlepas daripada syafaat itu.
Kalau Nabi tak kenal kita, never recognize us as umat dia, we don't get the syafaat. Sebenarnya nak menyampaikan dakwah ni tak susah. Hanya mungkin kita ni selama ini momokkan, ingatkan nak menyampaikan dakwah ni kena hafal ayat ini, kena bercakap macam Syekh Ahmad Didat, Zakir Naik, kena jadi begitu. Sebenarnya itu kurang tepat. Nah, saya bagi formula malam ini supaya lepas ini kita ni akan lega nak menyampaikan kerja dakwah. Formulanya adalah dakwah ni, yang pertama, menyampaikan dakwah, buat dakwah mengikut keadaan diri kita. Syarat pertama, according to our situation. Kalau saya seorang suri rumah, saya buat dakwah cari suri rumah. Kalau saya seorang cikgu, saya menyampaikan dakwah sebagai seorang cikgu. Kalau saya seorang engineer, saya menyampaikan dakwah mengikut keadaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang terbaik mengikut keadaan diri kita. Contoh, kalau seorang makcik yang jual pisang goreng, dia tak pelajaran tinggi, dia jual pisang goreng saja. Makcik ini boleh berdakwah tak? Jual pisang goreng boleh. Macam mana? Berpakaian kemas, menyediakan pisang yang quality, bersih dan servis yang bagus. Artinya non-Muslim ni tiap-tiap petang nak minum kopi, nak makan pisang goreng, kita ingat makcik Islam tu, makcik Melayu itu. Betul? Bukankah nama Islam dapat nama yang baik? Sebab I memang nak beli dengan makcik ni. Sebab apa? Bersih. Saya suka cara dia sediakan makanan, cara dia melayan customer yang sangat-sangat beradab. So makcik tu telah bagi nama yang baik kepada agama Islam, telah bagi contoh kepada non-Muslim. Muslim adalah orang yang bersih, yang jujur, yang ikhlas, yang peramah dan sebagainya. So makcik dakwah jual pisang goreng. Ingat lagi tak sebuah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda kata apa? Dia kata, the best among you are those who are most useful to the society. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling berguna untuk masyarakat. Kalau makcik tu hanya menyediakan pisang goreng yang boleh buat masyarakat gembira setiap petang, bukankah dia ni sebaik-baik manusia? Kalau seorang suri rumah, boleh tak menyampaikan dakwah kalau kita jiran ada non-Muslim? Kita pastikan rumah kita lebih bersih daripada rumah non-Muslim. Pertama. Yang kedua, kita ajak anak-anak kita beradab. Nampak jiran kita, uncle, apa khabar uncle? Sihat ke? Sudah makan? Aunty, boleh tak macam tu? Dan kadang-kadang jiran demam, sakit, kita beli buah, kita beli hamper ke apa, kita bagi kepada jiran. Kadang-kadang anak dia kahwin, kita beli hadiah. Betul? Kadang-kadang mereka ada emergency, dia kena pergi somewhere, maka kita tolong jaga anak dia beberapa hari. Ada masalah tak? Itu dakwah. Dan kalau dia serahkan anak kepada kita jaga, maksudnya apa? Dia percaya kita. So bagi saya, kita boleh menyampaikan dakwah macam-macam cara. Okey, mungkin ramai di kalangan kita kata, alah Brother Lim, you boleh goreng. Goreng tu boleh cakap lah kan. Sebenarnya kalau kita makan gaji, kerja dengan orang, perkara yang pertama, pastikan, betulkan niat kita dulu. Kita bekerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan itu dulu. Bos ada, bos tak ada, bos paling besar sedang mengawasi kita. Betul? Maka kita akan buat yang terbaik bila kita kerja dalam syarikat itu. Kalau kita kerja dalam syarikat itu, masuk awal, balik lambat, kita baik, kita tak mengumpat, kita jujur, kita ikhlas, kita buat kerja lebih, dan kita suka membantu rakan sekerja dan sebagainya. Bos nampak tak? Siapa di sini jadi bos? Kalau kamu ada staff yang mempunyai sikap yang sangat baik, rajin, jujur, ikhlas dan sebagainya, apa dalam otak kamu? Kalau ada peluang, you bagi siapa? Nampak tak? So kalau kita anggap kerja tu sebagai ibadah, bos tak ada pun tetap kita buat elok-elok. Berarti kadang-kadang kita ambil masa ekstra untuk solat zuhur atau asar.
Sebenarnya company itu dia tidak bayar gaji, dia bayar gaji 8 jam. Kamu kena kerja 8 jam. Kalau kamu terambil masa untuk solat, kamu kena gantikan balik masa. So kamu staff semua balik, kamu stay back, kerja sampai pukul 6. Bos kata, apa you tak mau balik? Kata bos, saya petang tadi saya ambil sedikit lebih masa untuk solat, sekarang saya ganti balik. Kalau bos nampak staff macam ni, apa dalam otak bos? Wow, such a good Muslim. Faham ni? Berarti kita boleh menyampaikan dakwah ikut keadaan diri kita. Nak dakwah ni jangan letak full stop. Nak dakwah sentiasa letak koma. Contoh saya tahu kita ada di kalangan kita ni takut satu perkara. Takut satu perkara. Takut menyakiti hati jiran, hati klik dan sebagainya. Betul? Okey, saya bagi jalan keluar. Macam mana? Bila kamu ada kenduri kat rumah, hari raya ke, Ramadan ke, ada raya haji ke, nak sampai lagi. So kita buat kenduri. Kita ajak tak kawan-kawan non-Muslim datang makan? Ajak kan? Ajaklah pendakwa pergi. Tahu, contohnya ajak saya pergi. Lepas tu kawan-kawan non-Muslim datang, kamu sediakan makanan. Okey, kamu kenalkan dulu lah. Acong ini saya punya kawan lah, ini brother Lim. Dia ni Cina Muslim dah tapi tak tukar nama. Okey, you kenalkan dulu semua. Lepas tu kamu sibukkan diri dalam dapur. Tahu tak, sibukkan diri kat dapur. Tak pergi sediakan makanan. Perlahan-lahan main tai chi kat dapur. Tahu main tai chi tak? Jangan keluar cepat-cepat dalam. Bila you keluar pun letak barang, sorry ada barang lagi belum siap. Pergi balik. Boleh faham? Kalau tak ada sakit perut, pergi tandas. Jangan keluar cepat. Biarlah saya menyampaikan dakwah kepada mereka. Nampak tak? Kamu gunakan saya untuk menyampaikan dakwah kepada kawan kamu. So there are various way that to do dakwah. Macam-macam cara. So jangan letak full stop. Tak ada idea, call. Saya bagi idea. Maka kita boleh menyampaikan. Yang penting tu, ingat, bila kita buat dakwah, kita menyampaikan dakwah, okay, result tu tak penting. Dia masuk ke tak masuk tak penting. Sebab itu bukan urusan kita. Hidayah urusan Allah. Kerja kita sentiasa cari cara yang paling hikmah untuk menyampaikan. Setuju tak? Nak saya tunjuk satu cara dakwah. Nak sampaikan, kalau ada peluang kalau you ada kawan non-Muslim yang boleh borak yang boleh bincang, kadang-kadang saya tunjukkan satu cara, kamu boleh mula perbualan itu. Kadang-kadang kita tak ada idea kan, tak tahu macam mana nak start. Okay, kalau kita jumpa Acong, Acong, kita dah kenal berapa lama? Ada 5 tahun kah? Dia kata, ada. Oh, kita dah jiran 5 tahun Okay, I see. Acong, sebenarnya sampai sekarang saya tak pasti, you ni Hokkien ke Cantonese? Dia akan kata, saya ni Hokkien. Oh, you Hokkien. I see. So Hokkien di sini, Malaysia, sama tak dengan Hokkien di negeri China? Dia kata, sikit beza lah. Kita punya key dah lari sikit dari sini. Kita, okay, good. Lepas tanyalah, so orang Hokkien di negeri China, mereka ni ada agama ke atau komunis? Beragama ke komunis? Dia akan cakap lah, agama ke komunis tak kisahlah. So you tanyalah, macam mana dengan Hokkien di Malaysia? Sama tak? Dia kata, ada yang kata sama, ada yang kata sama, tak kisah. Yang penting, Acong, you ni mana satu? Oh, saya ada percaya lah, saya percaya ini. You tahu dia ada kepercayaan sesuatu, betul? Okay, now itulah perbincangan yang kamu boleh buat. Lepas tu apa kita buat? Apa yang kita buat adalah, Acong, kamu ada kepercayaan ya, dan kepercayaan kamu ni ada percaya tak kepada Tuhan? Majoriti akan kata ada. Jawapan kita, dalam agama saya pun kami percaya kepada Tuhan. Tanya soalan kedua, dalam agama kamu ni, alam ini macam mana? Dia Tuhan ke bukan Tuhan? Mereka akan kata, alam ni bukan Tuhan lah. Kalau Tuhan kita dah sembah alam betul? Samalah, dalam agama kami pun sama. Kamu percaya Tuhan, kami percaya alam ini ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jom, kita ni orang yang baik lah. Percaya Tuhan, percaya alam ini bukan Tuhan. Sama tak? Persamaan tak? Dah kan? Okey, sekarang ni tanya dia, Jom, penting tak untuk membezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan?
Dia tak faham, tanya dia, kalau kamu nak kahwin perempuan, penting tak kamu boleh bezakan lelaki dan wanita? Kalau dia tak faham, tanya dia, ada kemungkinan tak kamu nak kahwin perempuan, akhirnya kamu kahwin lelaki sebelah kamu? Dia kata no. Kenapa no? Sebab dia tahu ciri-ciri lelaki begini, ciri-ciri perempuan begini. So kita boleh beza lelaki dan wanita. Kita boleh bezakan emas tulen, emas palsu tak? Ada cara tak untuk bezakan? Bawa pergi kedai emas. So nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan, ada caranya tak? Apa ciri-ciri Tuhan? Apa ciri-ciri bukan Tuhan? Ada tak? So tanya dia, kamu tahu beza tak? Yang percaya kata saya, semua non-Muslim tak tahu beza. Kenapa? Sebab agama mereka tak ajar untuk nak tahu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Agama mereka hanya ajar sembah Tuhan, buat baik, cukuplah. Apa Tuhan tak kisah. Mereka tak penting untuk mengenali siapa Tuhan, siapa tak bukan Tuhan. Betul ke tak betul? Kenapa agama ni tak ajar? Kalau agama ada ajar, takkanlah mereka syirik kepada Allah. Sebab itulah agama hanya ajar sembah Tuhan, ikut mak bapak kamu. So you tanya tak, penting tak untuk bezakan? Dia kata penting. Maka you tanya dia soalan, saya gunakan, nanti dengan non-Muslim, sama ada kamu gunakan Tuhan dan bukan Tuhan, ataupun pencipta ciptaan. Tengok siapa yang kamu berbincang. Faham tak? Okey, kita bincang pencipta ciptaan lah. Okey, so dia percaya Tuhan pencipta, dia percaya alam ini ciptaan Tuhan. Kamu letak perkataan tengah-tengah di sini, perkataan kekal abadi. Tanya dia, antara pencipta dan ciptaan, atau Tuhan dan bukan Tuhan, mana satukah yang kekal abadi? Jawapannya pencipta yang kekal. Ciptaan tak kekal. Siapa yang cakap ni? Dia yang cakap. You tanya, bukan kita bagi jawapan. Dia bagi jawapan. Dia kata pencipta kekal, ciptaan tak kekal. Kita kata, saya setuju dengan kamulah. Saya pun berfikiran begitu. Tanya dia, apa yang tak kekal? Bagi contoh sikit boleh? Dia akan kata manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa-apa yang ada nyawa dalam alam ini tak ada satu pun kekal. Maka dia sudah boleh bezakan ciri-ciri pertama tentang Tuhan. Syaratnya kekal. Tak kekal, bukan Tuhan. You tak payah cakap ini tau, saya hanya bagi tahu you saja. Yang kedua, permulaan pengakhiran. Antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang tak ada permulaan pengakhiran? Pencipta. Ciptaan, semua ada permulaan pengakhiran. Setuju tak? Semua lahir akan mati. Minta ada contoh, ulang balik yang sama. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa-apa yang ada nyawa dalam alam ini, semuanya ada permulaan pengakhiran. Yang ketiga, terikat kepada masa, ruang dan jisim. Antara pencipta dan ciptaan, mana satukah yang tak terikat kepada masa, ruang dan jisim? Yang tak jatuh dalam masa, ruang dan jisim? Budaya disambung ke? Sambung, okey. So, mana satu yang tak terikat kepada masa, ruang dan jisim? Pencipta. Ciptaan, semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Ingat lagi tak kita belajar fizik? How many of you are expert in physics? You remember when we study physics? The basic physics we learn is that everything in this universe, everything in this universe, all are bounded by time, space and mass. Segala-gala alam ini semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Maka pencipta tak terikat. Segala-gala dalam alam ini semua terikat kepada masa, ruang dan jisim. Sebab itulah tak ada sesiapa dalam alam ini boleh ada ilmu apa yang akan berlaku esok. Sebab kita telah jatuh dalam masa, kita terikat kepada masa. Yang keempat, bergantung. Memerlukan sesuatu untuk hidup. Antara pencipta memerlukan tak? Udara, matahari, makan, minum? Tak perlu. Ciptaan? Perlu. Last sekali, rehat dan tidur. Pencipta perlu rehat tidur? Tak perlu. Ciptaan? Perlu. Now, sekarang saya list down balik ya. Pencipta kekal selama-lamanya. Dia jawab punya lah. Pencipta, ciri kedua, tiada permulaan pengakhiran. Yang ketiga, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Yang keempat, tidak bergantung. Yang kelima, tidak rehat dan tidur. Ini ciri-ciri, 5 ciri ini. Dia yang pilih.
cakap dengan dia, I agree with you 100%. Dia marah tak macam tu? Kita setuju dengan dia? Tak. Sekarang ni tanya dia, boleh tak dalam dunia ni kan ada macam-macam Tuhan, dalam pasaran ada macam-macam Tuhan, boleh tak you bagi satu nama, satu Tuhan yang orang sembah, yang ada 5 ciri-ciri ini, kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung, tidak rehat dan tidur. Bagi satu nama. Jangan sebut Allah, tak termasuk Allah. Tuhan yang orang bukan Islam sembah. Boleh tak bagi satu nama? Apa jawapan kita dapat? Dia kata tak ada. Bila dia kata tak ada ni, ada banyak maksud. Maksud pertama, semua Tuhan yang orang sembah tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. 1-0. Yang kedua, termasuk Tuhan yang dia sembah pun bukan Tuhan, sebab dia tak bagi nama. Yang ketiga, bila dia kata tak ada, sebenarnya secara indirect dia telah lafaz la ilaha. Maksudnya tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan. La ilaha, tak ada satu pun tak ada satu pun layak jadi Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan. Semua ni bukan Tuhan. Betul? Dan kalau Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia. Okay, you married, you got wife, you got child. Do you teach your child? Kamu ajar anak kamu, panggil kamu bapa, isteri, mak. Pasti macam tu kan? Takkanlah panggil lelaki bapa, panggil lain perempuan mak. Betul? You akan program anak kamu, panggil you bapa, panggil isteri, mak. Kalau Tuhan cipta kita, takkan dia tak program kita. Dia kita punya pencipta. Dia yang memberi rezeki. Boleh faham tak? So Tuhan program tak kita kenal dia? Tadi jawapan yang dia pilih itu, itulah fitrah. Saya bukan cakap agama, saya tanya fitrah kamu tadi. Kamu dah bagi jawapan yang tepat. Itulah dipanggil program yang Allah telah program dalam diri manusia, yang kita boleh bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan. Selagi fitrah itu tidak dicemari. Ada tak mana-mana kitab di dunia yang ada sebut ciri-ciri pencipta 5 perkara tadi dalam satu ayat? Kamu jumpa tak? Kamu tak akan jumpalah. Sebab apa? Hanya sebut dalam Quran saja, yang kita selalu baca. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Ayat Kursi. Ya. Ayat ini, Brother Lim ambil maksud ayat itu, letak 5 tadi, perbincangan tadi kan. Okey, saya reka teknik ini untuk menyampaikan dakwah. Kamu tak jumpa. Dan kalau dia baca ayat Kursi ni, kalau dia boleh terima, maka tadi la ilaha, dia kata tak ada illallah. Boleh faham? Okey, macam ni. Ayat ini sebenarnya adalah kayu ukur untuk kita kenal siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Contoh, pencipta, ciptaan. Kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal ke tak kekal? Ciptaan. Dia bukan pencipta. Dia masuk kategori ciptaan sebab dia tak kekal. Pencipta tu kekal kan? Maka dia adalah ciptaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Dia lahir 570, wafat 632. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Ciptaan. Dia bergantung tak? Ciptaan. Dia rehat dan tidur tak? Ciptaan. Kayu ukur. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak ciri-ciri ketuhanan? Langsung tak ada. Okey, masuk lagi. Apa nama? Siddhartha Gautama Buddha. Siddhartha Gautama Buddha kekal ke tak kekal? Dia pernah wujud, lahir dan dia sudah meninggal dunia. So dia kekal tak? Tak kekal. Ciptaan. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. Ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim semasa duduk di muka bumi ini? Terikat. Ciptaan. Dia bergantung tak? Kan dia selalu minta makanan. Okey? Dia memerlukan makan minum. Dia bergantung. Dia rehat dan tidur tak? Yes. Maka Siddhartha Gautama Buddha, okey, dia tak ada ciri-ciri ketuhanan. Letak Jesus Christ. Jesus Christ kekal ke tak kekal? Okey, nanti dulu. Kristian percaya dia Tuhan. Itu hal dia. Kita tak masuk campur. Daripada sudut pandangan kita agama Islam, Nabi Isa alaihissalam, kalau kita baca dalam Bible, yang rekod dalam Bible, siapa dia?
Kalau kita baca Bible, Matthew chapter number 2 verse number 1, is the word Jesus, he was born in Bethlehem. Born. Orang sini ada ramai orang lama tak? Kenal tak? Bonnie M. Kenal? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say. Lagu ni dia nyanyi. Mary's boy child, Jesus Christ, was born. You cuba buat CD sangkut. Was born. On Christmas day he was born. Dia ada kalau dia lahir, ingat lagi tak tadi? Dia lahir kat Bethlehem, born. Kalau baca Luke chapter number 2 verse 21, he was circumcised, dia telah dikhatankan pada usia 8 hari. Luke chapter number 2 verse number 52, he grew in height, dia membesar di tubuh badannya, as well as wisdom, ilmu dia meningkat. Tuhan macam tu kah? Badannya berbesar, ilmu dia meningkat. Hello? Luke chapter number 4 verse number 1 to number 5, he was tempted by the devil and he fasted for 40 days. You rasa he was tempted by the devil. Itu devil ni, dia kenal tak pencipta? Tapi devil ini, dia boleh cabar tak Tuhan? Kalau Jesus tu Tuhan, dia akan cabar Tuhan tak? You rasa? Tak mungkin. Sebab itulah Jesus tu bukan Tuhan. Dia cabar je, dia kata apa? Kalau kamu boleh lompat daripada gunung ini, buktikan kamu ni anak Tuhan. Dia lompat. Saya bagi dunia ini kepada kamu. Takkanlah kalau Jesus tu Tuhan, dia yang cipta semua ini, you nak bagi semua ini kepada dia. Maka kalau kita tengok cerita ini, tidak masuk akal dia kalau kita kata Jesus Christ itu Tuhan. Dan Matthew chapter 27 verse 46, dia mati di kayu salib. Daripada rekod dalam Bible menunjukkan ciri-cirinya sama tak macam kita? Sama. So dia Tuhan ke manusia. Berarti Nabi Isa alaihissalam, dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Ciptaan, dia ada permulaan tak? Ciptaan, dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim? Tahu tak dia hidup sampai usia berapa? Dia hidup sampai usia 33 tahun. Dia terikat kepada masa, ruang dan jisim. Maka dia ciptaan, dia bergantung tak? Makan minum tak? Udara matahari tak? Yes. Ciptaan, dia rehat dan tidur? Yes. Ciptaan, dia ada ciri-ciri ketuhanan tak? Dan seluruh kita orang Islam, tak ada. Langsung tak ada. Bukan sikit pun tak ada. Betul? Maka letaklah apa-apa saja dalam alam ini, apa Tuhan yang orang sembah, apa dalam alam ini, semua letak sekali, semuanya akan masuk kategori ciptaan. Kita semua di sini, kita nak sembah pencipta ke ciptaan? Boleh jawab tak? Tak jawab maksudnya tak mau sembah pencipta. Orang di sini semua nak sembah pencipta ke ciptaan? Pencipta. Nak sembah ciptaan tak? Itu maksud la ilaha. Saya tak nak sembah ciptaan. La ilaha illallah. Saya nak sembah pencipta. Kalau dia faham begini, bukankah dia telah mengucap 2 kalimah syahadah? Boleh faham ni? Walaupun mereka semua ni, yang hebat-hebat semua ni, mereka bukan Tuhan, syarat kita adalah bila sebut tentang mereka, kena sebut cara yang hormat. Sekurang-kurangnya mereka orang yang baik, orang yang ikhlas. Mungkin Nabi, mungkin Rasul. Betul? Manusia yang baik. Maka kita kena gelar mereka dengan nama, dengan panggilan yang elok. Walaupun mereka tak ada ciri-ciri pencipta jadi Tuhan, tetapi mereka orang yang baik. Nampak? Kalau kita boleh bincang ini, bukankah kita bagi orang bukan Islam tahu dalam alam ini tak ada apa-apa layak disembah dah, sebab mereka tak ada ciri-ciri pencipta. Betul ke tak betul? So kalau kita boleh ajar anak kita gunakan form cara macam ni, ini panjang lah. Kalau bagi saya 2 jam, saya ajar macam mana nak ajar. Ada whiteboard, kamu ajarlah anak-anak kamu. Lepas ini orang nak kacau akidah dia, tak boleh. Clear? Okey, saya akhiri dengan satu cerita. Kalau ada soalan, sediakan soalan lah. Saya bagi satu cerita. Cerita ni menceritakan seorang lelaki, seorang raja yang sangat berkuasa dan sangat kaya, tetapi sampai usia tua tak ada anak. So sampai tua tak ada anak, ramai isteri, anak tak ada.
tak ada anak untuk mewarisi takhta ni, maka dia terpaksa buat satu wasiat untuk melantik rakyatnya, salah satu daripada rakyatnya jadi raja. Dia bagi beberapa syarat. Syarat pertama, cari rakyat di negara itu. Syarat kedua, jadi raja satu penggal saja, 5 tahun. Syarat ketiga, selepas 5 tahun habis, dia kena buang pulau. Itu syaratnya. Buang pulau ni, daripada istana akan hantar dia ke pulau ini. Tapi masalahnya pulau ini penuh dengan binatang liar, banyak sekali. Itu syaratnya. Siapa yang nak jadi raja, dia kena sign agreement. Bila raja dah meninggal, istana bagi berita ini kepada rakyat. Ada seorang lelaki, dia kata saya mau jadi raja. Dia sanggup sign, dia setuju. Maka dia jadi raja. Bila jadi raja, tak pernah orang masak makanan bagi dia. Tak pernah dilayani begitu banyak pekerja-pekerja kan, ataupun pembantu-pembantu kan. Dia enjoy. Dia perempuan, dia minum, dia party, dia disco, macam-macam. Dia tak tahu, sekelip mata 5 tahun pun habis. Hari pertama, tahun ke-6, pegawai istana bawa dia naik bot, nak hantar dia ke pulau. Sampai pulau, lepaskan dia kat pulau. Kalau dia hidup, hiduplah. Kalau dia tak hidup, nasiblah dia kan. Tapi dengar bunyi dia bila dia lepas kat pulau, itu bot patah balik. Dengar suara dia tak sampai 10 saat. Tolong, 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 tolong. Tak ada bunyi lagi. Apa berlaku? Wallahu alam bisawab. Lelaki kedua nak jadi raja. Lelaki kedua ni lagi teruk daripada lelaki pertama. Bukan saja minum, perempuan, menindas rakyat, dadah, parti, buat perkara-perkara yang semua tak elok. Sebab tak pernah ada kuasa, tiba-tiba ada kuasa, buat perkara memang hilang akal. Sehabis 5 tahun, dia kena hantar ke pulau. Tapi raja kedua ni lama sikit, dapat dengar suara dia 1 minit. Lepas tu bunyi tak ada lagi. Sampai lelaki yang ketiga. Lelaki ketiga ni muda, usia 20 tahun. Masa dia angkat tangan dia mau jadi raja, rakyat semua kata, "Hey budak, bodoh, jadi raja 5 tahun lepas tu kamu habis, you're finish." Betul tak? Mereka semua nasihat dia. Dia kata, "Aku tak peduli, aku nak jadi raja." Maka bila dia jadi raja, tahun pertama dia hantar pemburu binatang ke pulau itu. Pergi buru binatang semua dulu, tangkap binatang itu, masuk dalam zoo. Tahun kedua, dia hantar kontraktor pergi buat jalan, buat piping, buat elektrik. Tahun ketiga, dia hantar petani-petani pergi buat ternakan, tanaman semua. Tahun keempat, bina istana, bina Disneyland, pawagam, swimming pool, apa-apa saja. Apa dia bina lebih hebat daripada istana di sini, bina kat pulau tu. Tahun kelima, dia hantar semua hartanya dari istana ke sana. Dan dia buat satu jambatan lagi. Habis 5 tahun, pegawai istana nak hantar dia, dia kata, "Tak perlulah, saya boleh jalan kaki." Sebab dia dah bina jambatan. Apa pengajaran yang kita belajar daripada cerita ini? Apa yang kita buat hari ini, macam lelaki pertama dan kedua ke? Ataupun macam lelaki ketiga, menyediakan hidup kita selepas mati ini, menyediakan akhirat. Kita rancang tak untuk masa depan kita di akhirat? Ataupun kita masih lagi macam lelaki pertama kedua, masih lagi nak jolly, nak enjoy, masih lagi nak engkah daripada arahan Allah, arahan Nabi? Pilihlah sendiri. Pilihlah sendiri. Nasihat saya, selagi kita masih diberi nyawa, diberi kekuatan, diberi peluang untuk kita hidup, saya galakkanlah, jangan lepaskan peluang ini menyampaikan kerja dakwah. Listen to me. Listen to me. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Okey, saya akhiri tajuk malam ini, dakwah ni, tuntutan ataupun pilihan. Pilihlah. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. Kalau ada, saya jawab beberapa soalan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan yang
dia hampir masuk Islam rasanya lah itulah. Sebab dia sangat rapat dengan orang Islam. Cuma dia bagi satu soalan pada saya dan saya tak boleh jawab. Saya tanya Ustaz, ada beberapa Ustaz pun tak boleh jawab juga dengan yakin. Soalan ni begini, saya nak tahu nama Ustaz. Dia kata, kita dilahirkannya adalah satu pilihan atau tidak kan? Maknanya kita dilahir, memang dilahir. Kita tidak dilahir, memang kita dilahirkan. Saya dilahirkan sebagai seorang Islam. Kawan saya dilahirkan sebagai bukan Islam. Soalan ni, saya buat jahat. Akhirnya besok saya mati. Dia tanya, mana saya? Saya kata, saya akan mati neraka. Tak habis dosa saya beri batu, InsyaAllah saya akan mati neraka. Okay. Saya buat baik. Tak pernah buat jahat. Bila saya mati, ke mana saya? Dia kata, saya kata, of course masuk neraka sebab bukan Islam. Jadi sebab dalam itu dia tanya saya ada tak bukan itu? Ada. Sebab lahirnya saya dengan Saya faham soalan kamu. Ya, orang Islam yang jahat akhirnya masuk syurga. Masuk neraka sekejap lah, celup-celup sekejap, satu celup. Betul tak? Orang bukan Islam yang berapa baik pun akhirnya masuk neraka. Betul? Siapa kata begitu? Soalan kamu tadi, kalau masuk syurga, masuk neraka itu salah. Masuk kubur dulu. See, first kita kena terangkan. Kita bagi jawapan yang kurang tepat. Kita kata non-Muslim ni berapa baik pun akan masuk neraka. Betul? Kurang tepat. Yang pertama kita bagi dia tahu ada 3 kumpulan, A, B, C. A maksudnya bila Islam sampai kepada mereka yang jelas, surah Al-Isra surah 17 ayat 15, Allah tidak akan hukum sesuatu kaum melainkan Allah telah utuskan utusan kepada mereka. Berarti Allah tidak akan suruh seseorang itu bertanggungjawab melainkan kebenaran Islam telah sampai kepada mereka yang jelas. So bila Islam yang jelas sampai, kalau orang tu terima, dia orang yang beriman, Muslim. Faham tak? Kategori pertama, dia berterima. Kategori yang kedua, Islam sampai, dia menolak. Islam sampai, dia faham, dia menolak. Dia faham, dia tahu benar, dia menolak. Maka dia kena jawab di padang mahsyar. Sebab dia sendiri yang menolak kebenaran. Yang kita nak bincang adalah kategori yang ketiga. Majority non-Muslim, kebenaran Islam yang jelas sampai tak non-Muslim di Malaysia secara umum? Halo? Tak sampai. Maka dia bukan masuk kategori pertama atau kedua, dia masuk kategori ketiga. Faham tak? Now kita nak tahu, kalau Islam tak sampai, macam mana Allah akan menghakimi golongan ini? Kategori ketiga ni, Allah akan menghakimi mereka mengikut peluang dia. Faham tak peluang? Apa kebenaran yang dunia dia belajar, kalau dia terima, contohnya bumi ini bentuk dia geospherical, itu macam bentuk telur. Saintis bagi tahu kita, kalau dia terima idea ini, okey, maka dia orang yang beriman dalam keadaan dia, dan Allah akan menghakimi dia juga mengikut fitrahnya. Dia buat yang terbaik di muka bumi. Understand this? Tajuk ni sangat besar. Kalau datang kelas saya ajar 2 jam hujah ini saja. Maksud saya, kalau kita kata orang Islam jahat akhirnya masuk syurga, masuk neraka sekejap akhirnya masuk syurga, orang bukan Islam baik macam mana pun akhirnya masuk neraka, nampaknya macam tak logik kan? Okeylah, saya bagi satu contoh lagi lah, senangnya faham. Sini ada Petronas Haji Zul punya Petronas kan? Okey, orang Islam contohnya dia menunggang motosikal. Tiap-tiap hari dia pergi masuk minyak RM10. Selepas 5 tahun, Petronas, Haji Zul bagi dia hamper. Wah, sebab dia masuk minyak banyak dalam kat Petronas. RM10 sehari. Sebab apa? Sebab dia punya kebaikan sikit, dia punya kejahatan banyak.
Non-Muslim, dia kebaikan banyak, dia tak buat jahat, maka seolah-olah dia masuk minyak, dia bawa Mercedes Benz, dia masuk minyak RM100 sehari untuk 5 tahun. Selepas 5 tahun, logik bagi tahu kita, yang masuk minyak RM100 5 tahun berterus 5 tahun, dia dapat hamper sekurang-kurangnya 10 kali ganda lebih banyak daripada motosikal tu. Setuju tak? Tetapi yang Mercedes tu masuk RM100 sehari tu tak dapat apa-apa langsung. Kenapa? Sebab yes, dia tak ada membership card. Yang masuk RM10 kamu dapat ambil markah. Kau ingat sikit kan? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan? So lepas 5 tahun dapat hamper. You tak ada member, boleh tak you complain? You are not a member, boleh tak you complain? Faham tak saya cakap apa? Non-Muslim sekarang boleh complain tak? Dia tak buat jahat. Okey? Dia tak buat jahat. Yes, dia tak buat jahat, dia buat baik. Saya setuju, banyak lebih baik. Tetapi kamu tidak beriman, kamu bukan member. Tapi kalau kamu dah dapat segala-gala pahala semua tadi, segala-gala ganjaran semua, kamu hanya perlu mengucap 2 kalimah syahadat. Itulah membership dalam Islam. Kita tahu tak apa akan berlaku kalau kamu mengucap 2 kalimah syahadat? Segala dosa kamu sebelum ini semua dihapuskan. Kedua, segala kebaikan yang kamu buat sejak lahir sampai sekarang akan dikira sebagai pahala, bad deed. Yang ketiga, sekiranya kamu nak maintain kamu ni tak ada dosa, bersih, setiap kali kalau kamu terbuat silap, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan iris. Yang keempat, surah Furqan, surah ke-25 ayat 70, Allah akan gantikan. Kalau selepas kamu masuk Islam, kamu bertaubat masuk Islam kan, kamu tinggalkan syirik, kamu tauhid kepada Allah, dan kamu mula buat sekurang-kurangnya satu kebaikan, just buat satu kebaikan. Nampak orang Assalamualaikum, kebaikan. Allah kata dalam Quran, Allah akan gantikan. Dulu kan dia ada dosa macam bangunan surau ini kan, Allah akan tukar dosa ini jadi pahala baginya. Mana mau cari? Masuk Islam, dosa dihapuskan, kebaikan sejak kecil dikira. Dan bila dia buat satu kebaikan, Allah akan gantikan segala dosa jadi pahala bagi kamu. Cakap dengan dia, kalau surau ini runtuh sekarang, kamulah orang yang pertama paling laju masuk syurga. Brother Lim orang last. Sebab kamu penuh, tanpa dosa, penuh dengan pahala. So siapa kata Islam tu tak adil? Sebab kita salah pecah kategori. Kita bincang 2 kategori, tak ada kategori yang ketiga. So ini yang saya boleh jawab lah. Kalau nak panjang lagi, kena datang kelas saya, sebab banyak angle yang perlu dibincangkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey, macam ni, untuk membantu kamu semua, tak buang masa kita semua, saya kira sampai 5. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5 4. Silakan. Pada saya tak dengar sangat sebagian perkataan tu. Boleh buka masker supaya saya boleh dengar jelas. Okey, saya ada kawan saya ada budak yang makan sayur dia. Dia main ikut itu aja budak. Okey, dan saya beritahu dia, saya tahu banyak dengan dia, dan saya beritahu dia, kamu tak nak tu belajar dan saya juga betul tu ada dalam budak tu. Kamu tak nak tu tadi Islam agama lain. Tadi kalau dia nak dia surah langsung tak ada ruang lah untuk bukan nak tadi ataupun nak. Dia ada kawan Cina yang beragama Buddha, yang vegetarian, artinya dia makan sayur punya. Betul tak? So bila kamu ajak dia untuk nak belajar agama lain, dia tak selesa, betul? Lepas tu kita nak bincang lagi. Sebenarnya bukan begitu. Kan nak kata
kita ada hati nak buat dakwah, tapi kita tak ada teknik, tak ada skill. Memanglah masalah kita hari ini. Kenapa ada orang dia boleh jual insurans, dia boleh jadi top sales insurance agent. Ada orang satu kes pun tak boleh jual. Kenapa? Sebab you tak belajar cara. You terlalu pushy ke, you tak tahu masuk macam mana. Memanglah kita akan hilang. Kawan tu tak nak bincang. Yang you nak bincang sebenarnya sebelum nak start, jangan cakap dia belajar Islam dulu. Kamu kena tunjukkan minat kamu nak tahu tentang agama dia. Dan bila kamu tanya soalan yang mudah-mudah, supaya garanti dia boleh jawab. Tunjukkan bahawa as a Muslim, dia pun minat nak tahu apa itu agama Buddha. Cakaplah dia, Acong, saya ni dah kenal kamu ni lama. Saya tahu kamu ni seorang Buddhis ya, tapi saya sebagai seorang Islam, saya pun rasa malu. Duduk bersama-sama, kenal lama, langsung tak tahu apa itu agama Buddha. Okay? Baru kita tanya, sebenarnya pengasas agama Buddha ni, nama dia siapa sebenarnya? Dia kata, ini semua orang Buddha tahu dia. Lepas tu tanya dia lah, perayaan agama Buddha kan mereka ada menyambut Wesak Day, betul ke? Apa signifikan tentang Wesak Day? Tanya yang elok-elok. Dan agama Buddha ada kena mengena tak dengan Tahun Baru Cina? You show you have interest to know. You tanya soalan simple-simple, dia boleh jawab, dia confident. You tanya simple, dia boleh jawab, dia confident. Wah, lama-lama dia kata, dia pun syok kan? Tapi akan sampai satu tahap dia akan penat. Manusia dia begini, you tanya soalan pendek, dia kena jawab bagi cerita panjang. Lama-lama dia akan penat. So nak berdakwah ni, okay, you have to learn how to create the demand. Kau create demand tak? Kamu tanya, ambil ada hati tanya, I see. Ambil tahu. Sampai satu tahap dia pun penat, terbalik dia akan tanya, sebenarnya itu puasa tu apa? Dia tanya balik. Tanya balik, siaplah kamu. Boleh faham ke? Dan barulah kita cerita. Ini tak ada masa nak bagi detail, bagi contoh saja. So you have to learn the technique. Okay? Now, tiba-tiba suruh orang belajar agama kita, mana ada orang boleh tiba-tiba ada minat macam tu? Sebab kita tak kenal dia kan. Okay? So you kena belajar. Sebab itulah saya kata anjur atau datang khusus. Okay, ini satu promosi. Rumah saya kat dalam ini, saya telah convert jadi training center. Setiap hari Rabu sebenarnya saya datang ke sini untuk mengajar. Ramai mu'alaf, ramai non-Muslim, ada juga born Muslim datang. Kamu nak belajar tak asas kefahaman Islam? Kalau ada minat, tiap-tiap Rabu jemput datang 8 malam. Bawalah anak kamu, siapa saja bawa. Ada non-Muslim bawa, ada mu'alaf bawa. Bertanjaya 30 Bertanjaya 30. Tahu tak? BJ 30, nombor 20. Okey, jalan 30, nombor 20. So, setiap hari Rabu malam 8 malam hingga 10 malam saya mengajar di situ. Kamu boleh datang kelas, kamu boleh datang bincang. Kalau you ada perkara yang penting nak bincang, buat appointment dengan saya datang awal untuk bincang tentang isu yang kamu ada. Datanglah, cuba try. Saya tunjuk kamu teknik untuk memahami Islam lain daripada kamu belajar selama ini. Dan teknik itu juga kamu boleh gunakan untuk menyampaikan kepada non-Muslim. Kamu boleh gunakan untuk mengajar mu'alaf. Okey ke pada? Okey. 5 4 3. Soalan terakhir. Muslim population in the world. 1.9 billion. Now. Yep. Itu yang registered, yang negara bersahabatan India yang besar. Satu dunia 1.9 billion. Okey? Okey. Soalan terakhir paling senang, alhamdulillah. Selamat saya. Okey, sebelum saya berhenti, ada dua pengumuman. Satu, siapa-siapa yang minat nak tengok tulisan saya, terutamanya nak berdakwah kepada kawan Kristian, tengoklah buku ni. Buku ni memang saya design khas untuk berhujah dengan Kristian.
direct kepada akidahnya, silver bullet. Boleh tengok buku ni. Dan ada banyak perkara yang saya ulas dalam buku ini yang kita orang Islam terkeliru. Contohnya, salah sila Nabi. Pernah tengok tak Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Poster yang ada di Malaysia majoritinya salah. Bukan saja salah, ikut riwayat Bible Kristian. Dan kita boleh gantung kat masjid surau, kat mana-mana. Kita tak tahu kat mana, salah kat mana. Dan saya telah ulas di Masjid Negara. Kalau pergi Masjid Negara di KL, boleh minta, dapat free. Boleh minta free. Poster tu boleh letak kat masjid. Yang itu saya telah betulkan. Okey. Yang kedua, iblis asalnya siapa? Ramai orang keliru. Ada orang tak percaya iblis asalnya malaikat. Pernah dengar tak? Iblis asalnya malaikat, itu ajaran Kristian, the fallen angel, bukan ajaran Islam. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 50. Bila Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam, semua sujud melainkan iblis. Dan Allah kata kanal minal jin. Dan iblis datang pada golongan jin, bukan malaikat. Dan saya ulas cerita ni daripada asalnya daripada Israeliat. Macam mana boleh serap masuk dalam agama Islam. Kadang-kadang kita terkeliru. Okay. Dan of course akhlak Nabi Muhammad SAW. This is one of the best book lah. Buku yang tentang contoh yang terbaik akhlak berdasarkan hadis sahih. Okay. 40 akhlak Nabi. Sangat sesuai untuk kawan non-Muslim sebenarnya, untuk mengenali siapa tu Nabi Muhammad SAW. Last kali, hubungan non-Muslim. Now, saya daripada NGO IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah. Satu NGO yang fokus untuk melatih pendakwah, melahirkan mu'alaf-mu'alaf yang berwibawa dan sebagainya. Dan di Malaysia ada banyak missionary school. Tahu missionary school tak? Tapi kita tak pernah ada satu missionary school Islam. Dan kami telah tubuhkan missionary school. Saya tak gunakan nama missionary school, kami tubuhkan dipanggil Akademi Dakwah. So organisasi saya, kami telah ada di Melaka, di Kuantan, di KL, di Penang. Dan 16 hari bulan depan kami buka satu center di KK, Kota Kinabalu. Dan kami ada center daftar di Philippines, kami ada staff di Philippines, ada di Myanmar, dan insyaAllah sekarang ni di Indonesia. Right, so saya nak ajaklah muslimin muslimat, bagi mereka yang ingin nak bersama dengan IDT, ingin dah dapatkan segala pahala yang kami lakukan. Kami ada tabung, boleh lihat tabung itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang nak bayar zakat, ataupun ada sesiapa yang minat nak bayar bulanan, RM1 sehari, sebulan RM30, boleh pergi ke Google, tekan sumbang.dakwah.my. Okey, nanti boleh ambil brosur daripada sahabat saya. Okey, so saya nak ajaklah supaya ambil peluang ini untuk sekurang-kurangnya di padang mahsyar nanti bila Allah tanya kita, kamu ada menyampaikan dakwah tak? Saya mungkin sibuk, tetapi saya melabur IDT untuk menjalankan kerja dakwah untuk kamu. So it could be an answer dan bila kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, last, saya dan dua sahabat kami datang dari Kuala Lumpur. Walaupun saya asal orang sini, tapi saya sudah jadi orang Kuala Lumpur. Tadi selepas solat maghrib ni, saya dah buat solat isyak tadi, buat jamak takdim ataupun jamak qasar. Okey, dan kami dah buat jamak qasar. Maka nanti kamu solat isyak, kamu duduk di belakang, bukan tak solat. Faham tak orang sini? Ya, kalau tak faham, kami boleh buat sekali lagi, no problem. Alright, so kita nak elak daripada fitnah. Alright, so itu sajalah perkongsian malam ini. Maaflah kalau saya terkasar bahasa orang Melaka kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.